teman Coconut Shack Talk. Hai, bersama dengan kami Fatabul dalam sekolah kami Nang Champion. Kini tu kami berada di Miri, bandar yang kedua terbesar di Sarawak yang kaya dengan hasil petroleumnya, budayanya, makanan dengan tempat yang menarik. Tapi lagi kaya, dekat situ banyak champion. Mau tahu siapa champion kita? Sekolah ni champion? Jawapannya semestinya sekolah kami Nang Champion. Bangkitlah bersama, jangan putus asa, melangkah ke depan, kejar cita-citamu. Bangkitlah bersama, jangan putus asa, melangkah ke depan, kejar cita-citamu. Champion. Okay, hi guys. Kami dah sampai dekat Sekolah Menengah Kebangsaan Chong Hua Miri. Dengar cerita sekolah tu hebat. Sebuah sekolah yang berinovasi, yang berimpak tinggi dan hebat dari segi akademik dan co-curriculumnya. Tapi kita mau tahu siapa champion kita untuk episod kali tu dan siapa pengajar yang menjadikan sidaknya champion. Ikut kami. Disebabkan SMK Chong Hua Miri tu benar-benar hebat, benar-benar awesome. Jadi kita mau jumpa dengan cikgunya yang banyak melahirkan champion-champion dekat situ. Jadi jom. Peranan seorang guru adalah lebih jelas daripada merancang dan melaksanakan rancangan itu untuk pelajar. Sekolah Menengah Kebangsaan Chong Hua Miri sangat hebat dari segi akademiknya dan co-curriculumnya. SPM tahun ini saja 2021, sekolah ini meraih 20 pelajar yang straight A. Hebat tak? Tok buat champion. Tapi bersama dengan saya hari ini adalah Cikgu Anthony dan Cikgu Yong. Okey, Cikgu. Okey, Cikgu handsome. 2 tahun pandemik dah berlalu ni kan. Hampir orang cakap hampir kita dah masuk ke fasa endemik ni. Hampir ke semua industri kembali kepada asal. So, how do you feel about getting come back into school? Yes, 2 tahun kebelakang ini memang kita sudah mula rasa apa itu normal baru, dan sekarang kita mula belajar semula ke normal lama. So ini agak cabaran pada 2 tahun sebelum ini, dan pada tahun ini saya harap kita akan cuba back to normal as smooth as possible. Okey, baik. Jadi bagaimana cikgu menjadi pendorong dan peranan utama untuk memupuk pelajar SMK Chong Hua Miri ini agar lebih peka dengan peredaran masa, lebih-lebih lagi dalam dunia digital? Ya, untuk sekarang pada masa ini memang pihak sekolah banyak atas usaha pengetua, memang PIBG dan juga lembaga sekolah banyak
perkara-perkara STEM, inovasi dan juga pelibatan hardware seperti smart TV, LCD dalam kelas itu saya rasa banyak membantu pelajar terutamanya dengan pententahan teknologi masa kini dalam pembelajaran dan aktiviti harian mereka. Okey, mungkin boleh ceritakan lebih detail sikit lah apa cabaran-cabaran 2 tahun pandemik ni. Mesti banyak saya rasa kan. Mungkin boleh ceritakan sikit. Sebagai tadi berbagai pihak lah, cabaran saya rasa kita guru-guru di PBDA ini di rumah bukan satu perkara yang mudah lah. Di mana di rumah masing-masing mungkin ada anak-anak mereka sendiri dan juga dalam merancangkan khasnya kaum ibu lagi mereka perlu fikirkan memasak tempoh masa itu memang jadi cabaran itu bukan saja cabaran dari segi penguasaan guru dalam menyediakan persembahan PDA yang menarik tetapi juga perlulah dari segi keluarga mereka juga sebahagian lah yang menjadi penekanan dalam perubahan inilah. Bagi pihak pelajar kita nampak pelajar mungkin ada kadang-kadang mereka di depan laptop, komputer itu dalam tempoh masa yang panjang. Jadi itulah sesuatu yang keluhan pelajar kita lah. Okey. Baik. Sekarang ni kita dah nak masuk fasa. Kita memang dah masuk fasa endemik kan. Yes. Baik. Jadi bagaimana anda orang cakap melahirkan suasana yang kondusif di dalam kelas untuk pelajar-pelajar? Sebab saya rasa bagi yang mereka yang baru masuk sekolah menengah ni mereka agak culture shock dengan keadaan berjumpa dengan cikgu secara face to face. Bagaimana anda melahirkan suasana yang kondusif tu? Dari segi dalam kelas itu memang sekarang kita mahukan SOP yang lain yang lebih ketat belum sepenuhnya lah walaupun kita nak cuba kembali kepada before pandemic tapi dari segi usaha saya nampak pihak pengurusan sekolah memang terbaik lah bagi saya lah di mana banyak membantu guru-guru dari segi penyediaan hardware seperti LCD, smart TV dalam kelas itu kita banyak membantu pelajar supaya walaupun pergerakan guru ke dalam kelas itu agak terhad tetapi persembahan itu sangat menarik. Jadi keadaan kelas itu akan lebih selesa lah jadi pelajar pun nampak lebih berminat dalam pembelajaran ini. Okey, baik. Sekolah ni 20 orang straight A pada tahun 2021 SPM kan. Jadi bagaimana anda merancang strategi dalam kalangan pelajar ni untuk mereka menjadi champion ni? Kita nak tahulah tips-tips tu. Okey, biasa sharing dulu lah. Mungkin mesti yang boleh share. Jadi kita sebagai guru perlu kreatif dan inovatif. Jadi kita perlu juga memberi motivasi yang semaksimum kepada pelajar. Right? Jadi kita ada slogan sekolah kita sendiri. Contohnya Up Chonghua. Jadi untuk pelajar-pelajar SPM, specifically kita ada Up SPM. Jadi dalam SPM ada pelbagai subjek. Jadi kita juga ada Up DM, Up DI dan sebagainya. Jadi semangat Up Chonghua ini sangat mendalam dan sangat menebal di kalangan pelajar-pelajar SMK Chonghua. Jadi cikgu sebagai pencetus media pelajar ini berusaha bersungguh-sungguh untuk memberi motivasi. First thing, conditioning the mind. Memberi motivasi kepada para pelajar supaya sentiasa berjuang untuk mendapat yang terbaik lah, membuat yang terbaik, do the best. Jadi ini sedikit sebanyak telah memberi semangat kepada para pelajar untuk berjuang walaupun ada banyak cabaran yang perlu dihadapi, especially bila mereka di tingkatan 4 yang mereka
tidak ada mereka banyak menghabiskan masa dengan PDPR. Jadi PDPR dengan tiada sentuhan fizikal dari cikgu dan sebagainya agak mencabar. Tapi tahniah juga diucapkan kepada semua pelajar yang berjaya mengharungi cabaran ini. Itulah Di dia. tingkatan 4. Pengorbanan seorang cikgu ni bukan mudah. Nak bagi korang senang ni anak-anak. Adik-adik. Okey, baik. Perancangan masa hadapan. Sebab saya dengar cerita format berubah ni. Jadi bagaimana anda menghadapi situasi ini pula? Ya. Selepas KBSM, maka muncullah KSSM bermula pada tahun 2021. Jadi cabaran baru bagi cikgu-cikgu yang mengajar especially tingkatan 5, format peperiksaan sudah berubah. Jadi yang pertama, guru-guru tingkatan 5 perlu membiasakan diri, memahirkan diri dengan soalan-soalan berbentuk kebat supaya kita dedahkan kepada pelajar teknik menjawab. Jadi memandangkan ini tahun lepas bukan tahun yang pertama, jadi sedikit sebanyak pengalaman tahun lepas akan dibawa kepada tahun ini supaya kita mantapkan lagi penyampaian kita di dalam kelas supaya pelajar-pelajar lebih mahir menjawab soalan-soalan berbentuk higher order thinking skill or kebat supaya mereka berjaya, supaya mereka boleh mendapat keputusan yang lebih cemerlang. Baik. Ni soalan yang terakhir lah. Apa harapan cikgu-cikgu untuk menjadikan SMK Chong Hua ni dah champion dah, tapi kali ni nak lagi triple 10 pearl ke champion ni. Apa harapan tu? Memanglah kita harapkan kejayaan dan kecemerlangan pada tahun 2001 itu kita akan bawa ke tahun 2022 ini dan tahun-tahun akan datang. Di mana saya rasa kita memang dari pihak sekolah memang sebagai kita cukup bangga lah dengan semangat seperti jelaskan Cikgu Anthony tadi up. Itu kita punya semangat up ini ya memang sebagai satu pembakar semangat kepada anak-anak murid kita dan guru kita untuk sama-sama berjuang ke arah ke arah kecemerlangan dalam akademik ke, tak kira dalam akademik ke, dalam sukan ke, kurikulum ini. Jadi untuk tahun ini kita tetap menghargai cabaran di mana pelajar-pelajar kita dengan pendedahan seperti Cikgu Anthony tadi katakan, format baru ini saya rasa kita lebih yakin untuk menghadapi SDM tahun ini dengan berdasarkan pengalaman saya di mana guru-guru kita terlibat dalam mungkin ada penyediaan soalan ke dalam penyemakan ke. Jadi ilmu-ilmu ini sangat penting lah supaya dibawa balik sebagai bekalan kepada kita akan turunkan ilmu ini kepada anak-anak murid kita dan kita cukup yakinlah dengan pendedahan info-info dari terkini ini akan banyak membantu anak-anak murid kita untuk mencapai kejayaan yang lebih cemerlang pada tahun ini. Ya, itu dia. Up Chong Hua, sekolah Tok Nang champion. Jadi saya dah tak sabar nak jumpa champion kita yang mendapat apa? Yang mendapat 10 A+. Okey, thank you so much cikgu. Ya, Sama-sama. sama-sama. Guys, tengok suasana dengan fasiliti sekolah Tok yang hebat, yang power. Sebab biarlah sidaknya dapat melahirkan banyak champion-champion. Jadi apa tunggu lagi? Kita jumpa champion sidaknya.
Okey penonton, seperti mana yang saya cakap tadi, 20 orang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Chong Hua Miri mendapat straight A. Tapi yang ini lagi champion sebab apa? Sebab dia dapat straight A tapi tambah plus dekat belakang tu. 10 A+. Itu susah tu. Sebab tu kita bersama dengan champion kita pada hari ini, Adik Cheng Wei. Okey, Adik Cheng Wei, apa yang best mengenai Sekolah Menengah Kebangsaan Chong Hua Miri ni? Pada pendapat saya, SMK Chong Hua ni memang terbaik berkaitan dengan guru-guru mereka yang banyak memotivasikan saya semasa menduduki SPM. Bukan itu sahaja, SMK Chong Hua juga mempunyai fasiliti yang amat baik lah. Dia juga memberikan satu environment yang amat bagus untuk saya belajar. I see. Okay, 10 subjek. It's not an easy task, you know. So, how do you cope with that situation and how do you manage your time? From my point of view, normally I would try to make a timetable for me to allocate my time evenly between the 10 subjects. Alright. And normally I would use a technique whereby you study for 25 minutes and then you would berehat untuk 5 minit lagi. Dan ini amat berkesan sekiranya anda perlu belajar dalam jangka masa yang pendek. Anda perlu belajar dari 6 PM hingga 12 PM. Teknik ini amat berkesan. Okay. Selain daripada time management, you know, what else the lesson that you got from this 10 subject? Another lesson that I've got is always be disciplined whenever you want to try and relax, and always remember that there is someone who is even more hardworking than you. So if you want to get what you want, you need to work hard for it. Be disciplined and don't slack off. Okay, 10 subjek, it's not an easy task for you. Baik, subjek apa yang paling adik suka dan mengapa? Subjek yang paling saya suka merupakan biology. Okay. Kerana I very like very interested in the human anatomy. Saya hendak tahu bagaimana tubuh badan saya berfungsi. So saya akan banyak belajar tentang biologi supaya saya lebih mengetahui lebih banyak tentang tubuh badan saya. I see. Lebih minat mengenai apa? Abang cakap salur-salur darah, saraf-saraf dalam badan manusia terbaik. Yang tu yang best, yang itu yang awak suka. Yang awak kurang gemar, bukan tak suka, kurang gemar. Dan how you tackle this challenge, okay? Macam mana Adik Cheng Wei ambilkan ini sebagai satu cabaran untuk mendapat keputusan yang cemerlang? Yang subjek yang saya kurang gemar adalah subjek fizik lah. Tapi teknik saya untuk tackle subjek ini adalah untuk membuat latihan yang banyak, membuat state chart dari negeri-negeri lain, membuat banyak latihan supaya saya mengetahui konsep-konsep di belakang fizik, di belakang soalan fizik supaya saya dapat menjawabnya dalam peperiksaan SPM. Bagaimana Adik Cheng Wei menyeimbangkan akademik dengan co-curriculum? Sebab dah ada 10 subjek ni, tambah lagi dengan co-curriculum. Macam mana? Pada pendapat saya lah, mempunyai prioriti kami merupakan antara yang paling penting supaya kita dapat mengimbangkan antara akademik serta co-care. Sebagai contoh, when you have exams the fortnight later, like 2 weeks after, would you go to a competition in another state, or would you prefer to study at home? For me, I would personally study at home first kerana ini merupakan prioriti saya. Saya perlu bersedia untuk peperiksaan ini. Okay. Jadi, Adik Cheng Wei seorang yang aktif dalam choral speaking. Dia a part of academic, dia seorang yang sangat aktif dalam choral speaking ni. Jadi, apa pengajaran
yang adik Cheng Hui dapat dalam chorus speaking ni? Dalam chorus speaking ni saya pengajaran yang telah saya dapat merupakan teamwork. Kita perlu saling memberikan know how to work as a team. Kerana sebagai seorang chorus speaker bukanlah one man job. Kita perlu mempunyai koordinasi antara chorus speaker yang lain untuk memberikan persembahan yang impactful. Jadi bagaimana adik Cheng Hui handle the pressure from your parents, your teacher, your orang-orang, your auntie kah, your somebody yang put hopes, high hopes on you? I think saya akan relieve the stress. So, for example, I would like to do something that saya suka. Saya satu punya hobi iaitu mengambil gambar fotografi. Kejap ni, lepas ni bolehlah ambil gambar saya. Okey. Ya. Dan sekiranya saya berasa stres, saya akan meminta bapa saya bawa saya ke city untuk mengambil gambar. Selepas itu saya akan feel relief. Saya tak akan berfikir terlalu banyak. Saya tidak akan berasa stres lagi. Betul. Saya setuju dengan cara-cara Cheng Hui. Di mana kalau kita belajar ni stres sangat ya adik-adik, kita kena keluar dekat zone tu, pergi ke comfort zone kita, which is kita kena hobi kita. Jumpa dengan hobi kita, cakap kat hobi, apa hobi aku, apa kena buat. Dekat situ kita akan release stress. Bila kita dah release stress, kita come back to that zone again and then ready to fight. Okay, baik, what is your hope? Apa harapan Cheng Hui terhadap sekolah menengah kebangsaan Chong Hua Miri ni? Sebab Cheng Hui dah champion dah, mesti nak adik-adik yang lain champion juga. Jadi apa harapan? Harapan saya kepada para murid pelajar di SMK Chong Hua is to always work hard. Bukan dalam akademik saja, juga dalam kurikulum, dalam kepimpinan. Kerana sekolah SMK Chong Hua dalam memberikan pelbagai ilmu dan kemahiran kepada kita. Hanyalah pilihan kita untuk menyertai ataupun tidak menyertai. Okey, itu dia champion kita. Bila dah berbuka mulut tu berbicara, itulah dia champion sekolah menengah kebangsaan Chong Hua Miri. Sebab kita nak champion. Champion. Cakap champion kat situ. Champion. Champion. Okey cikgu, SMK Chong Hua Miri nang champion cikgu, tapi apa harapan cikgu untuk menjadikan SMK Chong Hua Miri tu berbagai aspeknya champion? Ya, harapan semua warga Chong Hua ya adalah guru dan pelajar cemerlang dalam semua bidang. Jadi sekolah mampu menghasilkan modal insan yang paling baik untuk negeri Sarawak. Jadi ikut slogan sekolah, Up Chong Hua, Up Sarawak. Terima kasih. Sarawak. Okey. Ya. Baik, disebabkan sekolah kita nak champion, kita ada cendera hatilah sedikit. Terima kasih. Okey. Sekolah kita nang champion. Sekolah kita nang champion. Cita-cita